استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم لا اله الا هو الى رد من سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكرم من شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره دار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام سيدي رسول الله من محمد عنه بشيء كبير لا حول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Qasrat 52 Qasrat 52 Allahumma salli ala Renggan ke 165. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Allahumma salli. Sungguh Nabi SAW telah bersabda, sentiasalah satu kumpulan daripada umatku memenangkan kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang menentang mereka sehingga datang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan Allah yakni hari kiamat. Imam Allah Al-Haddad menyambung berkenaan dengan para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mereka itu ada, yang sentiasa mereka itu dipelihara oleh Allah, bahkan mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mencari apa yang tertutup ini, kata Imam Allah Al-Haddad, dengan kita benarkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mencari, dia akan dicari. Yang mencari akan dicari. Siapa yang mencari betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dicari di sini? Iaitu dia akan dibalas, dibantu, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia nak. Yang mencari akan dicari. Allah SWT. Sehingga menjadilah yang mencari itulah yang dicari, yang dicari itulah yang mencari. Fana fillah, baqa billah. Tetapi sebelum nak mendapat Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mencari. Mencari itulah mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, barang siapa mereka yang jahadu, bersungguh-sungguh, bermujahadah bersungguh-sungguh fina pada kami, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lanahdiyannahum subulana,
Sungguh pasti kami akan beri petunjuk hidayah kepada jalan-jalan kami. Allah sebut di sini subulana. Subulana maksudnya banyaklah jalan-jalan. Allah SWT. Maksudnya apa? Banyak jalan-jalan yang Allah akan beri bagi orang yang nak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang mujahadah, Allah akan buka banyak jalan untuk dia sampai pada Allah, untuk dia dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu jalan, kadang banyak jalan, banyak asbab, banyak cara dan banyak benda yang menyampaikan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Jadi kata Imam Allah Al-Haddad, untuk mencari dan membuka apa yang rahsia ini, hendaklah kita benarkan hati kita untuk nak Allah, untuk nak ridha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benarnya hati itu dalam mencari wali ataupun ulama untuk membimbing kita kepada Allah, itu umpama pedang yang akan memotong apa yang menutup, yang akan membuka apa yang tertutup, yang akan memutuskan apa yang menghalang kita. Jadi benarkan hati kita. Selagi kita tak benarkan hati kita nak Allah, nak hadap hati pada Allah, nak ridha Allah, selagi itulah kita tak bertemu dengan ahlullah. Allah SWT. Jadi benarkan hati kita, maka Allah akan pertemukan kita dengan ahlinya. Dan mereka lah, di diri mereka itulah kita akan dapat ke Allah. Kerana mereka adalah khalifah Allah, dan diri mereka itu adalah dalil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dalil, diri mereka itu adalah petunjuk untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kata-katanya akan menunjuk kita pada Allah, perbuatannya kah, ilmunya kah, nasihatnya kah, semua akan menjadi dalil ila Allah. Jadi dalil daripada kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya, tak apalah. Allah senang. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sentiasalah satu kumpulan daripada umatku memenangkan kebenaran, tidak mudaratkan oleh mereka orang yang menentang mereka sehingga datang urusan Allah, itu hari kiamat. Maksudnya ini dalil kamu kena yakin bahawa sentiasa, setiap zaman, setiap masa, umat Nabi Muhammad ni ada satu kumpulan. Dan kumpulan ini pula maksudnya bukan duduk di satu tempat. Kumpulan di sini maksudnya mereka berkumpulan-berkumpulan, mereka ada jemaah. Tak kira di mana saja mereka berada, mereka duduk dalam kumpulan, mereka satu jemaah. Bahkan jemaah mereka itu jemaah yang benar, dipimpin oleh yang benar, para ulama yang salihin, yang wali, Allahumma salli Muhammad. Dan mereka ini sentiasa menang. Mereka zahir, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Mereka itu memenangkan kebenaran. Mereka sentiasa zahir, mereka di atas kebenaran, mereka tidak sesat, mereka tetap berpegang teguh dengan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Akan ada kumpulan ini, kata Nabi Muhammad. Dan hebat lagi Rasulullah SAW kata tentang golongan ini, Nabi kata apa? La yadurruhum manna wa'ahum. Nabi kata apa? Tidak akan memudaratkan mereka orang menentang mereka atau orang menyakiti mereka sehingga hari kiamat. Maksudnya kumpulan ini tidak terjejas dengan makian orang, tidak terjejas dengan serangan orang ataupun fitnah daripada orang. Mereka tetap berpegang di atas kebenaran dan mereka tetap berjalan kepada Allah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Bila kita ikut golongan ini, kita akan di atas kebenaran juga, tak akan terpesong. Maka golongan ini kebanyakan, kumpulan ini kebanyakan dibawa oleh ulama. Hati-hati kita muncul satu fahaman yang baru saya dapat baru ni. Bila kita sembang dengan beberapa orang sahabat kita, baru ini ada viral satu fahaman yang mereka ini tidak berpandukan ulama, kitabullah dan juga sunnah Rasulullah, tetapi mereka pandukan untuk gerakkan jemaah mereka, kumpulan mereka dengan isyarat mimpi. Tidak boleh ya, tidak boleh. Kerana kita mesti berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mestilah Allahumma salli Muhammad berpandukan ulama-ulama yang faqih, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang ahli, untuk kita tidak tersalah dalam memilih ataupun berjalan. Allahumma salli Muhammad. Kumpulan ini mereka sampai mendakwa bahawa apa yang mereka dapat ini adalah daripada Allah, dan kata mereka, kenapa kita orang biasa dapat di zaman ini, dapat petunjuk macam-macam, Allah SWT, dan kita bergerak dengan panji hitamnya apa semua, kita tak perlu ikut ulama, kata mereka. Kita
Dan kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pilih ulama untuk memperjuangkan untuk bangkitkan Islam di akhir zaman, kata dia. Kerana ulama sekarang dah terpesong, kata dia, maka mimpi-mimpi yang benar isyarat daripada Allah bagaimana untuk berperang di akhir zaman telah diberi kepada aku, kata dia. Jangan macam tu. Macam tu. Sedangkan Allah nak bangkitkan Islam ini dengan Allah bangkitkan ulama. Allah nak bangkitkan agama ini, Allah nak menangkan agama ini dengan Allah utuskan Rasul. Itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapati bahawa sunnah Allah itu tabdila, itu berubah. Sunnah Allah ni maksudnya sistem yang Allah buat dari dulu, macam tu. Bila Islam nak menang, Allah akan zahirkan para wali. Bila Islam nak menang, Allah akan menangkan para nabi di tangan kekasihnya, di tangan para arifinnya, para nabi dan juga pewaris nabi. Tiba-tiba muncul satu kumpulan, mereka dah bersiap untuk keluar dan mereka berdakwah, mereka panci hitam, mereka dah bersiap untuk berperang, untuk membunuh orang dan sebagainya. Dan kata mereka ini isyarat daripada mimpi. Dan ulama tidak diberi mimpi ini kerana ulama terpesong dan Allah pilih orang biasa untuk membawa agama ini, untuk menangkan agama ini dan panji hitam. Panji hitam itu bukan ulama, maksudnya mereka lah. Alhamdulillah min dzalik. Sedangkan Allah Rasulullah Muhammad, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, mereka satu kumpulan daripada umatku sentiasa mereka itu di atas kebenaran. Mereka ni para ulama, para salihin. Bahkan ada ulama yang mentafsirkan hadis ini, mentakwil hadis ini, taifah ini adalah ahlul hadis, ulama hadis. Allah Rasulullah Muhammad. Jadi ulama lah yang akan memimpin perjuangan di akhir zaman, seperti mana Rasulullah SAW memimpin kemenangan di zaman Rasul hidup. Dan Rasul wafat, maka ulama lah yang kami tugas tu. Kamu biasa mimpi boleh tak kita jadikan panduan? Tidak boleh. Panduan kita jadikan mimpi menjadikan panduan sepenuhnya. Kerana mimpi isyarat, dan kadang-kadang mimpi itu hanyalah busyra, berita gembira kepada kita. Dan mimpi pula ada takwil. Kadang-kadang orang tu dapat mimpi terus dia nak buat. Ada takwil. Ada seorang ni baru ni, Allah senang, dia apa? Contoh dia bagi kat orang satu benda. Contoh saya bagi kat Aswad, dia panggil apa, RM50 contoh. Nah, Aswad RM50. Saya tidak mimpi. Mimpi ada Tok Wan saya mai, dia kata apa, ambil balik RM50 tu. Esok saya kata apa, mai balik. Senang. Tak boleh. Walaupun ahli barzah ke siapa ke yang mai ada takwilnya. Kalaupun mimpi itu tak boleh nak ditakwil, kena cek tidur tu macam mana. Dalam keadaan suci ke? Mimpi itu ke apa? Allah SWT. Takut-takut syaitan yang mengganggu dan ingin merosakkan hubungan persaudaraan sama kita. Saya dengar kes tu orang yang tanya. Saya tak sebut jelas lah kes tu macam mana, tapi lebih kurang macam tu. Dia dah bagi serah dah hak milik dia kepada orang ni. Lepas tu dia mimpi suatu suami ke apakah Tok Wan dia ke yang meninggal, bagi tahu kata ambil balik. Jangan bagi, aku tak suka benda ni. Ambil balik. Akhirnya dia sanggup ambil balik. Janji dikhianati. Kenapa? Kerana mimpi. Dia tak boleh. Mimpi ada takwil lah. Dia tidak ada takwil. Boleh jadi Allah Muhammad yang main itu syaitan. Boleh jadi maksud pergi ambil balik itu bukan maksudnya kita kena khianati janji kita. Allah Muhammad. Okey ya. Mungkin maksudnya kamu kurang ikhlas kot bagi. Seolah macam tak ada harga lah bagi tu. Kena rujuk ulama dah. Ini tiba-tiba dia buat sendiri, tak boleh. Bahaya bila kita utamakan rujuk mimpi semuanya. Bahaya. Mimpi hanyalah suatu kebenaran bagi orang beriman yang Allah bagi petunjuk. Tetapi bukanlah untuk kita jadikan dia sebagai dalil ataupun pegangan hidup kita, tidak. Pegangan kita hidup itu tentang kitabullah, tentang para ulama, para salihin. Tapi mimpi adalah petunjuk ataupun dia isyarat ataupun berita gembira hanya pada kita, ataupun amaran daripada Allah SWT. Macam tu. Okey ya. Kalau pun nak berpegang dengan mimpi itu, mestilah mimpi benar dan mimpi itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sampai tahap kita kena pergi rampas balik apa yang kita bagi pada orang, itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak melanggar hukum tu. Itu jangan ikutlah. Itu mungkin dari syaitan. Okey ya. Tapi selagi mana mimpi itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, untuk kita ikuti, silakan. Contoh mimpi semalam apa? Ada seorang main kita kata kita selawat banyak-banyak kata dia. Jangan 100. Memang kita buat 100 pun. Kita 100 tak cukup, kena bertambah. Bangun tambah. Okey? Tidak bercanggah. Bahkan ada saranan dalam hadis Nabi SAW, akthiru alayya salat. Akthiru alayya minas salat. Banyakkan Allah SWT ke atas aku daripada selawat, kata Nabi SAW. Tak apalah. Macam tu bahaya. Macam-macam kumpulan ada di akhir zaman, tapi kita pegang dengan ulama. Pegang dengan ulama. Ulama yang benar lah. Ulama pula ada dua, ulama usul, ulama
yang akhirat. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama jahat, ada ulama baik. Pegang hak baik lah, jangan pegang hak jahat. Jangan pegang hak letakkan jawatan di depan. Jangan pegang ulama yang letakkan duit di depan. Jangan pegang dengan ulama yang letakkan dunia di depan. Jangan pegang dengan ulama yang letak nama di depan. Disebabkan nama, disebabkan pangkat, disebabkan duit, sanggup mempermainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak mahu. Ya Allah, kerana nak pertahankan nama, kemasyhuran, nak pertahankan follower, nak tetap nak ramai, tetap dia pusing juga kalau dia salah. Nak abang dia betul juga. Na'udzubillah. Kita kalau seorang ustaz, kita sampaikan ilmu, kita salah. Hukum tu halal, kita haram contoh. Tapi hukum tu sebaliknya. Orang tegur kita salah, ustaz cukup kita kata apa? Saya salah. Minta maaf. Selesai. Yang betulnya macam ni, terangkan balik. Bukan bila kita salah, kita kata kita betul juga. Kita nak pertahankan juga. Bahkan kita akan tuduh orang yang tegur kita. Kita mengatakan, kamu nak jatuhkan saya. Kenapa orang hasad pada saya? Kenapa orang benci pada saya? Kenapa ni? Orang tegur kamu lah. Bahkan kata ulama, kadang-kadang kamu perlu ambil nasihat pada musuh kamu. Allah SWT. Sebab musuh ini dia jujur pada kamu. Musuh maksudnya apa? Orang yang tak suka kita. Orang yang tak suka kita bila dia tegur kita, dia kata kita, dia kutuk kita, itu semua betul. Kerana orang yang musuhi kita, orang yang tak suka pada kita, dia akan cari salah kita. Memang kita ada salah tu. Jadi ada ulama mengatakan, ambillah teguran daripada musuhmu. Kerana musuhmu cakap benar tentang keburukanmu. Contoh kita geram kat aswad, kita mesti cari apa problem aswad ni. Oh, dia makan burger tiap hari. Dia kata, jangan makan burger tiap hari. Contoh. Allah senang. Kita tengok Said pula. Apa masalah Said ni? Apa dia tengok? Oh, makan bihun sup tiap hari. Makan kuatiau tiap hari. Said jangan kuatiau tiap hari. Makan yang lain sama. Contohlah. Okey. Dia pun tengok, betul makan kuatiau. Musuh cakap betul. Macam tu. Orang kalau cinta kita tu bahaya. Kalau dia memuji kita. Kadang pujian dia tu tak betul. Tapi kalau orang musuhi kita, dia kutuk kita, betul. Kalau orang cinta kita, dia puji kita, belum tentu lagi betul. Kadang-kadang dia hanya nak mengambil hati kita. Sebab itu jangan tenggelam dalam pujian. Kalaupun pujian itu betul, syukur pada Allah. Kalau tak betul, kita minta Allah ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku. Apa yang disangka tak ada pada diri aku. Selesai. Itu akhlak diajar oleh Islam. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Macam tu. Jadi ikut ulama lah. Kita ikut ulama lah. Okey ya. Mimpi-mimpi rujuk ulama. Jangan buat sendiri putusan. Okey ya. Takut-takut kita tersilap kumpulan. Tersilap keputusan. Na'udzubillah min dzalik. Okay. Dia mimpi-mimpi dia kena cerai isteri dia. Oh, nak cerai terus. Dia mimpi-mimpi dia kena kahwin dengan jiran dia. Terus nak kahwin jiran dia. Walaupun jiran tu bini orang. Tak boleh lah. Alhamdulillah. Salah tu. Mereka itu adalah binatang-binatang bumi ini. Bintang-bintang bumi ini. Nujum. Ulaikan nujum. Ilaikan nujum al-ard. Mereka itu bintang-bintang di bumi ini. Kata Imam Haddad. Siapa para ulama? Para wali yang di atas kebenaran, yang tidak terpesong dengan dunia, tidak terpesong dengan duit, tidak terpesong dengan pangkat, tidak terpesong dengan pengikut, tidak. Mereka dengan Allah saja. Allah SWT. Dan penanggung-penanggung amanah. Para ulama ni, yang saya ada setiap zaman, mereka adalah penanggung-penanggung amanah. Mereka tak akan khianati amanah agama. Ya, mereka boleh buat dosa. Setengah ulama ada buat dosa. Tapi dalam bab agama, mereka tak akan khianati amanah agama. Kadang-kadang ulama kita tengok dia salah dalam diri dia lah. Dia buat benda yang tak elok ke contoh. Tapi kalau bab agama, hukum dia tak akan khianati. Tetapi kebiasaan ulama itu mereka mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pun berdosa, mereka tak akan khianati amanah agama. Karena kata Imam Haddad, para ulama itu mereka penanggung-penanggung amanah. Kalau ulama tidak amanah, maka semua umat Islam sesat. Sebab lepas Nabi wafat, Nabi serahkan pada para ulama. Tapi Allah nak jaga Islam ini dengan Allah amanahkan ulama. Allah jadikan ulama amanah. Ya. Seperti mana Allah nak jaga agama ini, Allah maksumkan Nabi. Allah jadikan Nabi itu maksum. Maka terpelihara apa yang diturunkan pada Nabi. Allah nak jaga agama ini dengan Allah lantik ulama, maka Allah jaga ulama. Selesai. Allah jaga agama dia macam tu. Bukanlah agama itu dijaga dengan adanya kitab. Karena kitab takkan wujud kalau tak ada ulama. Tapi Allah jaganya agama ini dengan Allah jaganya ulama. Sentiasa ada ulama yang benar. Itu kita fahami. Sebab tu kita nak mengaji kena ambil daripada ulama, bukan ambil daripada kitab. Tidak akan ada kitab ini melainkan adanya ulama. Bahkan kadang-kadang kitab ini boleh tersilap cetak, tapi kalau kita duduk dengan ulama, tak mungkin dia tersalah hajam. Kadang-kadang kitab kita ambil terus daripada kitab boleh dia panggil apa? Di-adjust.
Lah ni ada dah di beberapa negara yang mana fahaman-fahaman yang mujassimah, fahaman yang dipanggil apa, Allah Muhammad, mujassimah, musyabbihah, yang duk bid'ahkan orang. Mereka ambil kitab-kitab para ulama kita ahli sunnah wal jamaah, mereka cetak balik dan mereka ikut faham mereka. Mereka ijaz itu, buang itu tambah ini, buang itu tambah ini. Saya pernah ngaji dengan Habib Kazim. Kami mengaji kitab Imam Ghazali Arba'in fi Usuluddin, 40 berkenaan dengan usul agama. Ada 40 bicara tentang usul agama, itu ilmu tauhid. Waktu kita mengaji dengan Habib Kazim tengah duduk mengajar, dia tak tengok kitab, semua dia hafal lah kitab-kitab. Ada seorang pelajar baca kitab Imam Ghazali Al-Arba'in fi Usuluddin, dia baca sampai satu kalimah, dia kata stop, itu bukan kalam Imam Ghazali, aku hafal kalam dia macam ni sekian. Hafal kitab ulama sana, Tarim. Kata dia, aku tengok hat kitab, kata dia. Hat itu bahasa kampung sana. Hat maksud dia bagi. Kalau bahasa dari segi ada panggil apa, lurah yang buku ini, bahasa buku ni a'ti ni atau a'ti itu beri. Kalau bahasa kampung mereka hat kitab, hat ni hat nah. Allah Subhanahu Muhammad hat kitab, kata dia. Tengok syuf kata dia, tengok dia tengok, oh dia kata ini kitab ni dah diubah oleh Wahabi. Tak boleh ya, dicetak semula. Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat kita daripada kumpulan sana dengan marah. Jadi depa cetak kitab lah ni, ubah kitab. Bila depa nak ubah akal kita umat Islam, tak boleh depa ubah kitab ulama-ulama Islam. Tengok perancangan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu kata fahaman aku benar sangat, betul sangat kumpulan kamu, cetak kitab kamu sendiri. Bukan ubah kitab orang, dan ubah kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nampak sangat perancangan jahat. Ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah ambil kitab-kitab Syiah ke, kitab Wahabi ke, kitab apa saja, mereka ambil author, tak author, tak ubah. Kenapa? Bagi mereka, kamu yang kitab kamu, kami kitab kami. Kebenaran itu jelas. Innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Semua jelas. Hak itu jelas. Tapi mereka mengubah kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh nak ubah masyarakat dengan fahaman dan kitab-kitab mereka. Mereka nak ubah fahaman masyarakat dengan kitab-kitab ulama masyarakat itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Semoga Allah beri hidayah pada mereka. Okay, jadi hati-hati kita mengaji tu, ambil kitab terus. Lebih baik kita tak ada kitab tapi kita ada tok guru, daripada kita ada kitab tak ada tok guru. Dan satu lai kita mengaji yang di depan tok guru itu lebih baik daripada 1000 lai tak ada tok guru. 1000 kitab kita baca, satu kitab baca sendiri dan satu kitab baca depan guru. Mana lebih bernilai? Satu kitab yang kita baca depan guru. Kerana boleh jadi satu kitab yang kita mengaji depan tok guru, huraian dia 1000 kitab yang kita baca. Tapi boleh jadi kita baca 1000 kitab, tapi satu kitab pun tak betul yang kita faham tu. Jadi kalau kita mengaji depan tok guru satu kitab, boleh jadi satu kitab tu 1000 huraian. Bahkan macam 1000 kitab kita faham. Nak pilih kitab kan, nak cari kitab, cari tok guru, kan cari kitab. Tapi kalau kita dah alim, kita dah lepas asas-asas fardu ain, asas-asas ilmu, maka bacalah banyak-banyak kitab. Tak akan lari. Kenapa? Kita akan faham. Oh ni tak tepat ni, ini ada jatuh kalimah. Tapi ni diubah ni. Takkan ulama faham macam ni? Macam tu. Tapi kalau kita tidak asas, suri panduan kitab, buku, masalah, problem. Allah SWT. Contoh doktor lah, doktor boleh tak dia baca-baca buku bedah, tiba-tiba dia nak bedah. Tak betul. Dia kena macam mana? Dengan pakar bedah dia belajar. Buku hanya rujukan, hanya nak tengok. Macam tu ambil daripada dada min qalbin ila qalbin. Allah SWT. Okey Mereka itu bintang-bintang bumi ini dan penanggung amanah, para ulama amanah. Dan timbalan al-Mustafa. Timbalan maksudnya apa? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu timbalan al-Mustafa, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wawarthatul anbiya, dan mereka itu pewaris para nabi, itu para ulama. Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridainya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itulah parti Allah Subhanahu wa taala. Adakah tidak ulaika hizballah?
Ala inna hasbiyallah humul muflihun. Dan tidaklah parti Allah itu mereka lah orang yang berjaya. Maksudnya apa? Mereka itu adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Mereka itu golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah orang yang berjaya. Itu mereka adalah parti Allah, kumpulan Allah. Okey ya. Terus faslun. Maksudnya ikut ulama lah, kita ikut ulama, jangan lari lah. Terus di atas kamu, kata Imam Haddad, mengelakkan i'tiqad kamu dan perbaikinya dan betulkan menurut manhaj kumpulan yang berjaya, iaitu dikenali di antara sekalian kumpulan Islam dengan ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Haddad, nak berjalan pada Allah ni, dekat diri pada Allah, mestilah elakkan i'tiqad. Apa maksud elakkan i'tiqad? Iaitu kita jangan beriktikad dengan i'tiqad yang salah. Allah SWT, kita pergi kata vaksin itu selamatkan kita. Tak, Allah selamatkan kita. Vaksin itu adalah asbab. I'tiqad kena jaga. Allah SWT, kita kata vaksin melindungi kita. Salah. Allah melindungi kita. Sebab vaksin itu asbab saja. Bahkan lebih-lebih lagi kalau vaksin tak melindungi kita, lagi tak ada apa-apa, kita pergi gantung ada dah. Alhamdulillah min dzalik. Kita kata apa, COVID boleh mati? Tak, COVID tak boleh mati. COVID tak boleh matikan kita. Karena yuhyi wa yumit itu Allah. Allah yuhyi wa yumit, bukan COVID yuhyi wa yumit. Allah SWT, COVID tak boleh matikan kita. Yang matikan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan akidah, betulkan i'tiqad. Allah SWT. Doktor sembuh kita? Tidak, Allah sembuh kita. Doktor asbab. Allah SWT. Makan kenyang kita? Tidak, makan asbab. Allah bagi kenyang kita. Bahkan makan tu Allah bagi. Allah SWT. I'tiqad kena betul, baru dekat dengan Allah. I'tiqad salah, tak dekat dengan Allah. Lepas tu kata ulama', bila kita ikut kumpulan yang tak betul, akidah tak betul, mujassimah, musyabbihah, lebih-lebih lagi. Dia kata Tuhan ada tangan, ada mata, ada kaki, ada apa semua, naik turun apa semua. Lebih-lebih lagi kita tak akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dekat dengan Allah? I'tiqad tentang Allah masalah. Allah pun dia salah faham. Allah pun dia kata benda, dia fitnah pula Allah itu, Allah ini. Sedangkan Allah tak macam tu. Macam nak dekat dengan Allah sedangkan dia itu salah memusuhi Allah. Macam Allah sebenarnya macam ni, dia kata macam lain. Kita kata apa kalau kita ni orang macam ni, orang kata kita orang Melayu, orang kata kita negro, kita rasa apa? Allah SWT. Allah tak macam tu, dia kata Allah macam tu. Macam mana nak jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada wali. Nak jadi awliya salihin, nak mencapai martabat dekat dengan Allah, permulaan sekali adalah i'tiqad. Sehingga kan al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, dia mengarang kitab Risalah Al-Mu'awanah, Risalah Al-Jami'ah. Kitab yang sangat penting. Dalam itu disebut tentang dosa batin. Dosa batin yang paling besar, paling utama, kata dia apa? Asyaku fillah. Asyaku fillah itu dosa paling besar sekali. Minum arak, apa dia panggil apa, curi barang orang, itu yang lain, itu yang bawah lagi. Dosa yang paling besar yang batin, kata dia, dosa batin yang paling besar apa? Asyaku fillah, syak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Al-Quran Allah kata apa? Afillahi syakkun, pada Allah kamu masih syak lagi? Dialah menciptakan Allah sana langit dan bumi. Itulah Quran. Jadi asyaku fillah, syak dengan Allah, maksudnya i'tiqad tak betul. Syak kewujudan Allah, ataupun dia tak betul i'tiqad dia. I'tiqad lah tak betul kepada Allah tentang ketuhanan, ataupun syak dengan Allah, itu dosa paling besar. Tidak ada dosa paling besar lepas itu. Kerana dia akan bawa pada kekufuran. A'udzubillah min dzalik. Jadi hendaklah kamu mengelakkan i'tiqad, kata Imam Haddad. Khususnya kita duduk di zaman wabak. Lepas ambil vaksin, angkat tu. Angkat apa? Saya sudah selamat. Saya apa tak. Saya kalau ambil vaksin, saya tak akan tanggalkan mak macam tu. Minta maaf. Allah senang. Kita malu. Ambil dan diam sudah. Oh, lindungi. Saya selamat. Saya apa lagi. Malunya kita nak agungkan macam tu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita angkat, kita Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allahu Akbar, nak angkat. Kalau vaksin Maha Agung, vaksin Maha Besar, vaksin penyelamat, vaksin Allah SWT penyembuh, tak mau angkat, tak boleh. Allah SWT. Okey ya. Allah SWT. Jaga tu, takut memang kita kata Allah tu asbab. Takut lama-lama kita pegang di sini. Allah SWT. Okey ya. Boleh je kita nak kata dia melindungi, dengan kita memahami ni asbab kita terlindung, tetapi takut lama-lama jadi pegangan. Na'udzubillah.
Tak mau jadi kufur, na'udzubillah. Tak mau terbatal akidah, na'udzubillah. Dia mengelakkan i'tiqad, elakkan i'tiqad. Kita nak pegang bahawa macam tu sebab benda tu tak confirm, masih kajian sebenarnya. Bacalah sendiri. Vaksin yang datang itu masih lagi dalam kajian. Bukan nak larang kita ambil vaksin, ambil lah. Tapi jangan kita angkat seolah confirm. Sebab benda tak confirm sendiri. Ada efeknya, ada itu, ada ini dan sebagainya. Okay, ya? Ambil lah sebab dah wajib. Ambil lah. Nak buat macam mana? Yang tak ambil, wallahu a'lam lah. Mungkin kena apa-apa lepas ni, wallahu a'lam. Tak tahu, wallahu a'lam. Yang penting jaga akidah. Yang tak ambil bukan jaga akidah. Yang tak ambil kadang akidah terpesong juga. Tengok kami tak ambil vaksin, kami boleh hidup selamat. Yang ambil vaksin mati. Akidah terpesong juga. Kenapa? Dia nampak tak ambil tu selamat. Bukan Allah selamatkan dia. Terpesong juga. Syaitan tepuk tangan. Kamu ambil pun sesat, tak ambil pun sesat. Syaitan yang berjaya. Sesatkan manusia. Yang berjaya macam mana? Yang ambil, Allah sembuhkan aku. Yang ambil, Allah lindungi aku. Ini asbab. Yang tak ambil, Allah lindungi aku. Allah sihatkan aku. Walaupun aku tidak mengambil sesuatu yang dikatakan boleh menyembuhkan. Tapi Allah boleh sembuhkan aku. Wa fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku ini sakit, dia menyembuhkan. Selesai. Jadi hati-hatilah akidah umat Islam. Hati-hati ya. Okay, ya. Tapi nak tangkap gambar silakanlah, nak tangkap gambar. Itu saya sendiri. Tak ambil. Tak payah. Okey ya. Allah SWT. Sebab kita orang Islam bukan orang kafir. Orang kafir bolehlah buat macam tu. Okey ya. Kita orang Islam, kita ada akidah. Allah SWT. Kita orang Islam tak payahlah nak masuk bank sampai tolak dengan punggung tu. Nak buka pintu bank, tak payahlah. Buka macam biasa sudah. Kita ada akidah, Allah jaga kita. Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Allah selamatkan kita. Allah sembuhkan kita. Semua ni tidak ada kuasa apa-apa, tidak boleh mudaratkan sikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i shay'un 'alim. Tak boleh. Okey ya. Allah SWT. Dia tolak dengan punggung, dia tolak dengan siku, nak buka pintu bank. Sekali dia tekan nombor, dia tekan dengan jari juga. Sama saja. Allah SWT. Tak payah, tak perlulah. Kita takut kita jadi pegangan. Pegangan apa? Aku selamatkan aku. Aku jaga aku. Aku, mana Tuhan? Tapi kalau kita berlatih tawakal pada Allah, nampak macam mana memang kena pegang penganggang ni, nak buka pintu tak apa pegang Allah, ada berserah pada Allah. Apa masalahnya? Ada setengah orang dia tak buka dengan punggung, tak buka dengan siku. Dia tak pegang ganggang tu, dia pegang tepi ganggang, tolak tu. Sebab dia kata satgi orang pegang ni ramai, padahal orang pegang yang tentang situ lah yang paling ramai. Kenapa semua pakai takut nak pegang tu? Lepas tu kita pegang ganggang tu selesai. Faham tak? Kan ada ganggang tu, pintu bank tu, ATM tu, tepi tu ada cermin, dia pegang, dia banyak saya tengok tolak tu. Takut pegang ni sebab ni tempat pegang lah tadi apa? Pegang satgi sentuh Covid. Pegang tepi tu, kat tolak tepi tu. Padahal tepi tu lah yang ramai orang tolak sebab semua faham macam tu. Tak boleh pegang ni. Tak boleh pegang ni. Kita senang kita pergi pegang tu macam biasa, normal saja. Tak senang okey. Selamat kita macam tu. Allah kan ada. Kita orang Islam, kita orang iman. Lupakanlah pada rukun iman tu lupakan. Allah SWT bil khairi wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala wa semua tu. Okey ya. Sudah-sudahlah kita ni hidup dalam keadaan takut macam tu. Hidup tenang, bahagia sudah. Selesai, tak usah fikirkan semua benda tu. Allah SWT. Kita hidup taat pada Allah, mati dalam Islam, husnul khatimah. Hidup pun bagus, hidup pun mulia. Dia duduk fikir aku nak selamat tu, selamat tak selamat juga. Akhirnya putus asa. Akhirnya kecewa. Hidup kecewa, mati lagi kecewa. Alhamdulillah. Akidah rosak. Jadi kita kena elakkan i'tiqad kita, akidah kita. Okey ya. Kita orang Islam, orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan contohi orang kafir, jangan ikuti orang kafir. Mengelakkan i'tiqad kamu dan perbaikinya. I'tiqad nak betul mesti kena mengaji ilmu tauhid akidah. Okey ya. Lepas tu kena bersihkan jiwa betul-betul sampai bersih, sampai bercahaya, maka i'tiqad akan betul. Contoh mengelakkan i'tiqad kamu dan perbaikinya dan memperbetulkannya menurut manhaj kumpulan berjaya. Perbaiki akidah kamu, kata Imam Haddad. Maksudnya akidah boleh diperbaiki ya. Contoh kita dah nampak satu bagi mudarat, kita mula tolak. Dah semua daripada Allah. Tapi aku kena jagalah asbab aku kena ambil, asbab aku basuh tangan, asbab aku jarak-jarak, asbab aku jangan berhimpun di tempat orang ramai, asbab jangan aku pergi di tempat-tempat yang ada risiko. Contoh hal yang tu. Tapi kalau perlu pipi, tapi jangan hati ni dok kata apa, aku pergi mesti kena. Tak boleh, akidah rosak. Contoh orang kata kamu kena pergi sembahyang jemaat, kamu dipilih. Kamu dah 2 dos. Dia fikir, aku 2 dos dah. Tapi vaksin pun dia masih risiko kena. Kalau aku berhimpun sembahyang jemaat, saya kena Covid, di rumah lah. Jangan, kita orang beriman, bukan orang kafir. Orang yang macam nak, kena pergi juga. Tak apalah, Allah ada, aku serah pada Allah, ikut Tuhan. Kalau aku mati syahid di masjid.
Kalau aku kena kematian aku sebab aku pergi masjid, alhamdulillah mulia. Apa masalah tu orang beriman? Mati tu baik untuk orang beriman. Kenapa kita nak fikir nak hidup sangat ni? Apa ada apa dunia ni kita nak fikir aku nak hidup lagi. Ada apa sangat sini? Tapi kalau kita tengok dunia mata hati kita tak ada apa-apa. Bahkan dunia tempat kecewa, tempat sedih, tempat putus asa, tempat sakit, tempat balak, tempat musibah. Tapi kubur untuk kita selamat. Kubur untuk kita seronok. Kubur untuk kita bahagia. Kubur untuk kita bebas, tak ada PKP. Senang. Okey ya. Tapi kita boleh pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Okey ya. Jadi Allah sallallahu Muhammad dunia. Allah senang. Okey ya. Cuma bukan nak suruh kita pergi bunuh diri pula, tidak. Tapi akidah kena jaga, Dah kita kena pergi, kita ada 2 dus, wajiblah kita pergi masjid. Lah ni 2 dus syarat. Pergi. Yang aku 2 dus bang, aku tak mau pergi lah. Nanti habis Covid baru pergi masjid walaupun dipilih. Tak boleh. Akidah orang Islam. Allah SWT. Covid tu dia tak akan bergerak sendiri. Semua Allah kuasai. Semua Allah semuanya. Kan kita baca dalam Gudul Latif, anta akhidun binasihatiha inna rabbi ala siratil mustaqim. Sebelum tu apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa macam ayat tu? Kan illa akhidun binasihatiha. Macam mana? Wa siapa ingat? Ingat. Maksudnya tidaklah benda yang melata di atas muka bumi ini. Ma min dabatin illa min dabatin. Macam maksudnya tidak ada benda yang ada di bumi ni yang melata apa semua ni, melainkan Allah pegang ubun dia. Maksud ubun, Allah kuasai mereka. Tidak boleh siapa dapat kuasai mereka. Mereka bergerak, mereka diam, semua adalah di atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Dan gantung pada diri kita, bukan gantung pada diri aku tak kena. Gantung pada Allah, Allah yang bagi aku tak kena. Kalau kena daripada Allah, ada hikmah. Macam tu i'tiqad kena betul. Okey ya. Dan hati-hati, bahasa Covid ni hati-hati. I'tiqad kena betul. Kerana ada kita dapat tahu berita berkenaan dia awal sekali, dilatih awal sekali. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allah sampai buhut. Hati-hati, kita dah dengar beberapa berita yang menyedihkan. Ada orang dia kena Covid, dia pergi surau contoh. Akhirnya orang surau semua kena swab dan sebagainya. Depa kutuk sesungguh yang tak sihat ni pergi surau. Kata kamu punca kami kena Covid semua. Mana i'tiqad dan akidah kita sebagai orang Islam? Patut kita pandang apa? Oh ya Allah, jadikan dia asbab kita ditimpa musibah sakit. Masya-Allah, dia asbab kita semua diampun oleh Allah dengan dosa-dosa yang ada. Sakit ampun dosa, sakit gugur dosa. Bahkan bila kita sakit, kita akan bergantung banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia asbab, ada hikmah berlaku. Dan dia mai ke surau, dia sakit tak sihat, dia mai ke surau, akhirnya semua Covid contoh, punca ada seorang. Bukan dia nak bagi Covid kepada kita, bukan dia nak bagi penyakit kepada kita. Allah yang menguji kita macam tu. Dan yang kedua, kita pandang apa? Kesian pada orang ni. Kenapa? Karena Allah SWT kerana dia pun tak sihat juga dan dia tak mau pun macam tu, tapi Allah uji dia. Kesian Allah uji dia macam tu. Tapi kita jangan sakiti dia orang mukmin. Dia saudara kita. Kita tolong dia dan kita sembang dengan dia, kita kata apa? Tak apalah, ini semua takdir Allah. La yakthur hammuk ma qadir yakun. Kamu jangan duk sempit dada kamu. Semua yang takdir tu pasti berlaku. Semua Allah yang mentakdirkan semuanya. Tu Imam Haddad kata la yakthur hammuk ma qadir yakun. Okey, macam tu. Jaga akhlak kita, jangan sampai mencela, maki, menyalahkan orang. Baik buruk semua daripada Allah. Qul min indillah, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit sembuh semua daripada Allah, ujian daripada kita. Cumanya buruk tu selalu kita kata diri kita lah. Cuma bukan untuk kita mengutuk orang lain. Tidak, untuk kita mengutuk diri kita sendiri. Okay, ya? Kalau untuk orang lain, pandang banyak-banyak, Allah, ada hikmah Allah. Jangan sampai Covid, vaksin kita pecah belah. Dia panggil apa? Bergaduh sama kita. Okay, ya? Dan ada orang tanya soalan pada saya, dan dia minta saya ulas juga dalam kuliah. Saya baru saya teringat. Dia kata macam mana kalau mak ayah suruh ambil vaksin, dia tak ambil vaksin. Macam mana? Kalau mak ayah suruh ambil saja. Ambil sajalah. Jangan sampai dengan mak ayah pun kita dah putus silaturahim kerana bab-bab benda macam ni saja. Ambil dan tawakal pada Allah SWT. Suatu tidak boleh bagi mudarat. Tak kira dia masukkan chip kah,
Dia masukkan virus balik ke, dia masukkan racun ke, kalau kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala kuat, tak akan ada mudarat sikit pun. Silakan, tafadhal, silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jagalah hubungan dengan mak ayah. Jangan kita bertengkar dengan mak ayah, tengkar dengan adik-beradik sebab vaksin, sebab COVID. Jangan. Jaga silaturahim. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mak ayah suruh ambil je lah. Apa masalahnya? Ambil saja. Allah kan ada. Allah kan ada. Kalau kita mati syahid, apa masalahnya? Allah salli, ambil saja. Okey. Allah salli. Sebab ini akhir zaman. Hidup semampu yang boleh saja. Lepas tu kita mati sana lebih baik untuk kita. Itu saja. Okey ya. Allah salli. Terus. Dan jagalah kita akhlak sama kita. Contoh. Sikit lagi. Kata Imam Allah Al-Haddad, jaga elokkan i'tiqad dan perbaiki i'tiqad kamu. Perbaiki bagi elok, semakin hari semakin elok i'tiqad kamu. Kena betul. Allah sallallahu. Sampai pada ibadat kita pun kita kena betul i'tiqad, baru dekat dengan Allah. Contoh kita main mengaji, apa i'tiqad kita? Pegangan kita dalam ni. Kita nampak kita main mengaji sebab sihat ke? Kita nampak kita main mengaji sebab kita boring pagi petang-petang tak tahu apa-apa, sebab tu kita main ke? Tidak. Pandang ini pemberian daripada Allah, taufik daripada Allah, bukan aku. Itu i'tiqad. Pegangan. Kita boleh semayang tadi, subuh, zuhur, asar. Kita pandang kita semayang ke, Allah bagi. Kuasa daripada Allah, kurnia daripada Allah, pemberian daripada Allah, pilihan daripada Allah. Kita pandang Allah bagi, kuasa Allah, Allah gerak, Allah. I'tiqad betul. Boleh dekat dengan Allah SWT. Macam tu hakikat perjalanan pada Allah. Okay. Kita ada duit, dapat gaji, duk bagi makan anak isteri. Kita dah pandang kita bagi makan anak isteri ke, Allah bagi makan? Kalau kita pandang kita bagi makan anak isteri sebab tu dia pembesar, kita tengok anak-anak kita, dia pembesar sebab aku kerja, sebab aku ada duit, aku dah bagi makan, dia pun pembesar. Bahaya i'tiqad macam tu. Cakap tak apa, sebagai asbab. Dia panggil apa? Hukum adat. Ada hukum adat, ada hukum akal kan. Jadi kalau kita jadikan i'tiqad, salah i'tiqad, tak akan dekat dengan Allah, tak akan diterima ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Atau Imam Haddad sebut dalam fasal ni, elokkan i'tiqad, perbaiki i'tiqad. Jangan pandang sebab aku kerja, aku bagi makan, dia besar ni. Allah bagi makan, Allah bagi rezeki pada aku ataupun pada orang lain. Aku hanya asbab untuk sampai rezeki anak-anak aku. Macam tu. Okey ya. Allah sallallahu Muhammad. Jadi jaga-jaga i'tiqad, kena betul ya. Kena perbaiki i'tiqad, baru kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu kena betulkan menurut manhaj kumpulan yang berjaya, iaitu dikenali di antara sekalian-sekalian kumpulan Islam dengan ahli sunnah wal jamaah. Kena ikut ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni mesti Abu Mansur Al-Maturidi, juga Abu Hasan Asy'ari. Dua tu saja diterima. Ya, ada salah-salah yang lain diterima juga i'tiqad yang mereka bawa, tetapi tidak bercanggah dengan dua imam yang mengasaskan atau menyusun kaedah ilmu tauhid. Kena jaga yang tu. Kalau ilmu fiqh, 4 mazhab, boleh pilih salah satu. Kita resminya kita Malaysia mazhab Syafi'i. Allah sallallahu Muhammad. Dan tasawuf peganglah dengan Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Haddad, Imam Abu Hasan Al-Syazili, Imam Sya'rani. Itu semua para imam tasawuf. Okey ya. Sebenarnya orang sebut Imam Junaid dan juga Imam Ghazali lah. Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keluar daripada ni. Okay, ya. Mereka itu orang yang berpegang dengan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya. Rasulullah dan para sahabat. Maksudnya apa? Kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka lah orang yang pegang dengan Rasulullah dan juga para sahabat. Kena ikut mereka, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut ulama-ulama yang terpesong. Okay, ya. Dan bila kamu menilik dengan kefahaman yang jujur dari hati yang sejahtera daripada nas-nas kitab dan sunnah yang mengandungi ilmu-ilmu berkenaan dengan iman, dan kamu mentelaah perjalanan salafun salih daripada para sahabat dan tabi'in, kamu akan tahu dan pasti bahawa kebenaran itu bersama kumpulan yang dinamakan dengan Asy'ariyah, nisbah kepada Imam Syekh Abu Hasan Asy'ari rahimahullahu taala. Maka sungguh dia telah menyusun kaedah-kaedah akidah ahli haq dan menapis dalil-dalilnya. Jadi ini manhaj yang sebenar yang disebut oleh Imam Haddad yang perlu kita ikuti. Salah i'tiqad, salah akidah, salah faham tentang Tuhan, tak akan dekat dengan Allah. Tiap-tiap hari walaupun tiap-tiap hari semayang, tak akan betul. Sebab sini punca dia. Punca kita dekat dengan Allah, akidah betul. Lepas tu baru ibadat betul. Lepas tu akhlak kita betul, iman kita betul. Iman mesti iman dulu. Iman tak betul, Islam kita tak betul. Iman tak betul, iman rosak, semuanya rosak. Tak akan baik sikit pun. Okey ya. Kita kalau salah dalam bab fiqh, kena azab dalam neraka tapi tak kekal dalam neraka.
Boleh masuk syurga. Kenapa? Kita dikira maksiat, meninggalkan perintah Allah. Semayang tak belajar, haji tak semayang, umrah tak belajar bila nak pergi umrah, puasa tak belajar macam mana, maka tak sah ibadat dengan tanpa belajar. Tapi dia diseksa kenapa? Dikira tinggalkan ibadat. Sebab tak sah, dikira tak buat lah. Tapi dia lepas tu masuk syurga. Tapi kalau bab iman salah, i'tiqad salah, bab takdir salah i'tiqad, bab ketuhanan salah i'tiqad, bab sifat-sifat Allah salah i'tiqad, bab zat Allah salah i'tiqad, bab akhirat, bab kubur, bab mahsyar salah i'tiqad, perkara sam'iyat, bab rasul-rasul, sifat rasul salah i'tiqad. Mungkin kita tahu Rasulullah pun buat silap macam kita juga. Rasulullah ni salah i'tiqad. Macam mana? Masuk neraka, kekal neraka kalau salah i'tiqad. Penting tauhid, penting akidah. Kalau tak betul bab akidah, kekal neraka. Kalau akidah betul, cuma ibadat tak betul, masuk neraka tak lambat, dia panggil apa? Tak kekal, atau masuk syurga. Dikira ahli maksiat saja. Kalau akidah tak betul, kafir, kufur habis. Iman tercabut. Batal iman kekal neraka. Kalau ada iman tak ibadat, tak kekal neraka. Tapi kalau batal iman, walaupun ibadat tak hari, kekal neraka. Iman tak ada dalam hati, akidah tak betul, Allahumma salli ala Muhammad, i'tiqad tentang Rasul tak betul, dia kata Rasulullah ni ada apa sangat macam kita, walaupun ibadat tak hari, kekal neraka. Kenapa? Akidah tak betul. Sebab iman yang paling penting sekali. Okey ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, macam tu. Allahu a'lam. Nanti kita akan sambung baca lagi, dan malam ni kita sambung kitab Imam Haddad ke 8 malam insya-Allah. Semoga kita rajin-rajin mengaji ilmu akidah, mengaji ilmu tasawuf, mengaji ilmu fiqh, semua ilmu fardhu ain insya-Allah. Alhamdulillah ada tajaan kuliah hari ni daripada Syakirah Ismail pada Pulau Pinang. Doakan anak makcik diberi taufik dan hidayah, dibukakan hati untuk menuntut ilmu agama. Amin. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat cik kita ni daripada Pulau Pinang. Dan hari ini Jumaat pertama bulan Muharram, Jumaat pertama tahun baru kita. Semoga Allah berkati kita pada hari ini. Terus Kemal Fahim bin Fakhur Razi, Kepala Batas Kedah, doakan moga saya kabulkan hajat, moga saya terus kuat tabah dan menghadapi ujian, moga Allah bersihkan hati saya, kurniakan marifat mengenal Allah, dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, mendapat ridha dan kasih sayangnya, serta selamat dari fitnah akhir zaman, itu juga umat Islam seluruhnya. Amin. Saya Muhammad Akmal Rusdi, Ustaz Akmal Rusdi bin Akram Dezaki, daripada Baru Bangi Selangor. Mohon doakan agar doa keluarga kami, keluarga dasar seluruh umat Islam mendapat penangan rahmat Allah, kebaikan sepanjang tahun 1443 dan mendapat husnul khatimah. Amin. Selanjutnya hamba Allah pada Kuala Lumpur, doakan akan saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah serta mengenal Allah dan Rasul, serta saya dan keluarga sentiasa sihat tubuh badan dan mengerjakan taat pada Allah dan Rasul. Amin. Selanjutnya hamba Allah Kota Baharu, doakan diizinkan bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat, dipenuhi kesembuhan dan kesihatan zahir dan batin. Amin. Selanjutnya Ramlah dari Selangor, pahala dihadiahkan pada arwah mak ayah saya dan mak mertua. Mohon doakan saya dan keluarga, mudahkan segala urusan dunia akhirat, akhiran dapatlah sebut la ilaha illallah, dan doakan adik Azzah dan keluarga, sembuhkan penyakit mereka. Amin. Semoga Allah sembuhkan, Allah kabulkan segala hajat. Sebenarnya hamba Allah dari Kota Baharu Kelantan, doakan saya diizin bertemu Rasulullah, dilindungi oleh Allah dan beri kesembuhan. Saya tadi ya. Sebenarnya hamba Allah bila simpang renggam, infak untuk anak panah. Ada orang infak untuk anak panah, aero. Alhamdulillah boleh main banyak lagi dah ni. Ada aero tambahan insya-Allah. Anak panah, infak anak panah. Dia anak panah ini 3. Yang pertama yang bermain, yang membuat anak panah. Kita buat atau kita beli bagi orang main, masuk syurga kata Nabi SAW. Yang kedua orang yang main anak panah, main panah, main archery itu, dan masuk syurga kata Nabi SAW. Yang ketiga orang yang menolong sama ada memberi, dia mengulurkan, dia pergi cabut dekat sana, kat target sampai cabut, dia tolong, dan masuk syurga kata Nabi SAW. Masuk syurga semuanya. Ini kelebihan panahan, pemanah. Kelebihan memanah. Okey ya. Semoga Allah masukkan syurga ni tajaan ataupun infak anak panah ini daripada hamba Allah bila sembang renggam ini. Mohon doakan kami semoga istiqamah melakukan ibadat dan amalan dan ikhlas dan khusyuk. Semoga ustaz dan admin para sahabat cinta ilmu kami semoga sentiasa dalam rahmat Allah,
lindungannya dan selamat dari fitnah kehidupan, fitnah akhir zaman dan fitnah dajjal. Sedekah pahala buat arwah ibu Antikah Haji Ambuk Masik, juga arwah ibu dan ayah, arwah bapa mertua, amin. Arwah ibu dan arwah bapa mertua, amin. Sebenarnya nama Syarizal Shah dan Syafiqah Samad berampang, doakan digunakan makrifat, dimatikan husnul khatimah, syafaat, diampunkan dosa, dicintai Allah dan Rasulullah, dilindungi dan terselamat dari fitnah akhir zaman, digunakan istiqamah, amin. Sebenarnya Jahanizah binti Alias dan sekeluarga Taman Sungai Udang Melaka, mohon doakan segala urusan kami sekeluarga dilindungi dan dari penyakit yang bahaya. Mohon doakan juga anak-anak saya yang akan masuki periksaan beroleh kejayaan dan pahala sedekah untuk almarhum Haji Muhammad Yusuf bin Ali, almarhum Alias bin Mahrum, almarhumah Maimun binti Mahdar, ibu. Terima kasih. Semoga Allah kabulkan. Sebenarnya hamba Allah dari Sarawak, doakan Allah ampunkan dosa saya kecil atau besar, dan doakan saya terus kuat sabar hadapi ujian. Doakan pengakhiran hidup saya dan husnul khatimah. Doakan moga Allah mudahkan segala urusan saya. Allah mudahkan urusan perkahwinan dengan tunang. Moga Allah kabulkan hajat, dan doakan juga moga Allah beri hidayah pada ahli keluarga besar untuk meluk agama Islam, amin. Supaya artinya ni doa siapa minta anak tutup hati pada main game, insya-Allah semoga Allah ikutkan tinggalkan untuk main game. Dan juga mereka yang hadir kuliah kita, yang hadir di sini, insya-Allah semoga Allah tutup hati mereka untuk main game, insya-Allah. Tapi Allah buka hati mereka untuk baca Quran, zikir banyak-banyak, insya-Allah. Sebenarnya Mak Izani berpelis, doakan saya keluarga keturunan dan syafaat Rasulullah dunia akhirat, amin. Sebenarnya Muhammad Haris bin Muqtir dan keluarga, Muqtir bin Bahadun dan Cik Walah sekeluarga, Omar bin Hashim sekeluarga, Marania bin dan Asmawi sekeluarga daripada Guar Cebedak, Kedah. Mohon doakan, Ustaz doakan kami semua, simak diberi kesembuhan daripada berbagai penyakit, keberkatan umur dan taat kepada Allah, terhindar dari segala fitnah dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki dan barakah serta istiqamah mengaji ilmu sama Ustaz dan beramal dengannya. Juga pahala untuk ilmu ini disedekahkan kepada arwah-arwah yang telah mendahului kami, amin. Semoga Allah kabulkan. Sebenarnya Nash Selangor, mohon doakan dapat dibangkitkan bersama Rasulullah, amin. Sebenarnya Rubiantu Alawiyah binti Umar sekeluarga pada anak Bukit Kedah, doakan pahala diadakan buat kedua arwah ibu ayah. Mohon doakan agar keluarga abang saya yang diuji dengan COVID akan diberi kesembuhan dan dipelihara dari sebarang kemudaratan, amin. Semoga Allah sembuhkan semua yang menghadapi penyakit dan wabak COVID. Sebenarnya Johor, mohon doakan kami sekeluarga dan umat Islam, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat, Allah kekalkan nikmat iman dan hujung dengan hingga hujung nyawa, jauhkan siksa kubur dan neraka Allah, na'udzubillah, amin. Semoga Allah kabulkan. Sebenarnya Diana Shah Alam, doakan saya sentiasa menjadi hamba yang istiqamah, suka baik dengan Allah, istiqamah melakukan kebaikan dan ibadat dengan niat baik dan hati ikhlas, amin. Yang terakhir daripada Husfi Zurah Johor, mohon doakan ibu bapa kami, adik-beradik dan seluruh ahli keluarga senantiasa dalam rahmat Allah, selamat dari fitnah akhir zaman, hati husnul khatimah. Semoga anak kami Raudhah Nurain Hafiz Zulhimi dan Haris membesar sebagai anak soleh yang soleh menjadi pejuang agama Islam. Terima kasih pada Ustaz, semoga Allah balasnya kebaikan dengan rahmat, amin. Semoga Allah kabulkan, Allah beri balasan dari itu semua. Juga pada umat Nabi, semoga Allah angkat segala wabak, musibah, balak yang turun pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita untuk terus pegang dengan agama Allah, mengikuti para ulama salihin, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qasidah tazulu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه وسلم. بشرى لنا إن المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا إن المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا إن المنى زل العنا وفالهنا. بشرى لنا
والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده البشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا صوتي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى اللهم صل عليه وروحنا حسلنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إن المنى زل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا أننا المنى زل العنا وفلهنا بشرى لنا أننا المنى زل العنا والدهر أنجز وعده يا رسول الله والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا بات ماذا نقول وفيك قال حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفي اعتقاد حل الرسول اللهم صل عليه وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد النبي اللهم صل عليه شرى لنا نن المنى للعنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر وضحى معنا بشرى لنا نن المنى اللهم صل عليه زل العنا وفلهنا بشرى لنا إن المنى زل العنا وفلهنا ودار جز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا روضة هادي شفيع اللهم صل عليه وصاحبي والباقي يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والباقي اكتب لنا نحن الجميل زيارة لحبيبنا اللهم صل عليه اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيب آمين يا الله بشرى لنا إن المنى زل العنا وفلهنا ودار أنجز وعده البشر وضحى معنا
ودار أنجز وعده البشر أضحى معلنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام آلي وصحب الكرام أنشدت بشرى لنا والآل صحب الكرام أنشدت بشرى لنا بشرى لنا إن المنى وفى الهنا ودار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا زل العنا وفى الهنا لنا إن المنى زل العنا وفى الهنا ودار أنجز وعده اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري زدنا فكري واضطراري الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قال حل قلبي من همومي واشتغالي فدرني بلطفي منك يا مولى الموالي يا كريما واشغلني قبل أيام اصطباري الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب
العسر ويهدي بالذي أرجو جميعا يا غريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعزي وخضوعي وانكساري الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب الله قال يا عبدي أنا الله يا سريعا قصير حسين بنت يدركني سريعا يلزم العصر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعزي وخضوعي وانكساري الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله